Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi bab 7 udara. Okey. Seperti biasa saya kreditkan PowerPoint ini kepada pemilik asal iaitu Cikgu Nur Azilah Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor. Terima kasih Cikgu. Ini kita akan masuk subtopik yang kedua iaitu 7.2 pembakaran. Baik, kita teruskan. Pembakaran. Baik, pembakaran itu apa? Itu yang benda pertama yang kita kena tahu. Okey, tengok kat sini. Apakah maksud pembakaran? Okey. Jadi pembakaran bermaksud tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey. Jadi untuk berlakunya pembakaran, perlulah sesuatu ada bahan. Ya. Yang pertama mesti ada bahan. Ya, ada bahan. Selepas ada bahan, mestilah bahan itu dipanaskan. Okay, dipanaskan. Selepas dipanaskan, mestilah ada oksigen. Okay, jadi ada 3 benda kat sini. Bahan, panas, oksigen. Okay. Jadi bila ada 3 benda ini, barulah berlaku je proses pembakaran. Dan pembakaran akan membebaskan 2 jenis tenaga, iaitu tenaga haba dan tenaga cahaya. Itu sebabnya apabila kita melihat ada benda terbakar, ya, apabila sesuatu objek terbakar, kita akan dapat melihat cahaya dan kemudian kita akan dapat merasa haba yang dibebaskan. Baik, seterusnya, apakah syarat-syarat pembakaran untuk berlaku? Okay, tadi saya dah sebut. Okay, untuk pembakaran berlaku, mestilah ada bahan, ada panas, ada oksigen. Jadi syarat-syarat pembakaran ada 3, iaitu yang pertama bahan api. Okay. Jadi bahan ialah bahan api, haba maknanya dipanaskan maknanya mesti ada haba dan yang ketiga mesti ada oksigen. Okay. Jadi segitiga di tepi ini menunjukkan 3 keperluan pembakaran. Okay. Jadi ada 3 keperluan pembakaran. Yang pertama mesti ada bahan api. Yang kedua mesti ada haba iaitu dipanaskan. Dan yang ketiga mestilah ada bekalan gas oksigen. Okay. Seterusnya, pembakaran boleh dielakkan jika kita menyingkirkan salah satu daripada syarat pembakaran. Maknanya jika salah satu daripada 3 syarat pembakaran ini kita singkirkan ataupun tiada, maka pembakaran akan berhenti. Kalau awak ingat lagi contohnya eksperimen kita menguji kehadiran untuk membuktikan peratusan oksigen ialah 21%. Kalau awak ingat kita tutupkan lilin itu dengan sebuah balang gas ataupun apa-apa bekas. Okey, apabila oksigen habis, api pun terpadam. Maknanya jika kita singkirkan salah satu daripada syarat pembakaran ini, maka pembakaran akan berhenti. Okey. Katakan oksigen tiada, pembakaran terhenti. Haba tiada ataupun tidak dipanaskan, pembakaran terhenti. Bahan api tiada, pembakaran pun akan terhenti. Baik, kita sambung seterusnya. Okey, seterusnya. Tadi kita kata ada 3 syarat diperlukan untuk menyalakan api ataupun melakukan pembakaran. Okey, jadi mesti ada bahan api, mesti ada oksigen, mesti ada haba. Okey, sekarang ni macam mana pula cara kita nak memadamkan api? Okey, kalau awak tengok kat dalam gambar ni, kita ada satu benda namanya ialah alat pemadam api. Okey, namanya adalah alat pemadam api. So kalau awak ingat dekat sekolah ada alat pemadam api ni. So alat pemadam api ini adalah alat yang perlu kita ada, yang sangat berguna, sangat membantu kita untuk memadamkan kebakaran. Okey. Alat pemadam api merupakan alat perlindungan kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Okay? So dalam makmal mesti ada.
Bahan yang digunakan dalam alat pemadam api berbeza mengikut jenis kebakaran yang berlaku. Okay? Jadi dalam alat pemadam api ni, di dalam dia ada bahan yang boleh digunakan untuk memadam api. Dan bahan di dalam ini berbeza-beza. Bukan semuanya sama. Baik, sekarang kita sambung lagi. Okey, tadi kita dah belajar tentang alat pemadam api. Okey, jadi alat pemadam api ini ialah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran. Okey, sekarang kita tengok jadual 7.1 menunjukkan jenis kebakaran dan alat pemadam api yang sesuai digunakan. Jadi awak kena tahu, okey, bila bahan yang terbakar itu berbeza, okey, bahan yang terbakar berbeza, alat pemadam api yang digunakan juga akan berbeza. Okay? Jadi bukan semua kebakaran akan menggunakan alat pemadam api yang sama. Okey, kita tengok. Bahan yang terbakar contohnya pepejal. Okay, pepejal. Apa contoh bahan pepejal? Kayu, kain, kertas. Ini adalah contoh bahan pepejal. Okay? Jadi apa alat pemadam api yang sesuai digunakan? Jadi alat yang sesuai kita boleh gunakan air ataupun serbuk kering. Okey, ini dalam alat pemadam api lah, serbuk kering. Baik, seterusnya kita ada bahan cecair. Okey, kita ada bahan cecair. Jika bahan yang terbakar itu cecair, apakah contoh bahan cecair yang boleh terbakar? Contohnya minyak. Okey, minyak terbakar, varnis ataupun cat. Okey. Sekarang ni kita ada 3 contoh bahan cecair yang boleh terbakar. Okey, jika cecair ini terbakar, apa alat pemadam api yang sesuai digunakan? Okay, alat yang sesuai contohnya macam busa, serbuk kering dan karbon dioksida. Baik, jika minyak terbakar, jangan cuba-cuba gunakan air untuk memadamkan kebakaran. Sebab jika awak gunakan air untuk memadamkan minyak yang terbakar, ia akan menyebabkan pembakaran itu semakin besar. Okay, jadi ini alat yang sesuai. Busa, serbuk kering dan karbon dioksida. Baik, seterusnya gas. Jika gas terbakar, apa contoh gas yang terbakar? Propana, asetilena, metana. Okey, apakah bahan yang sesuai untuk memadamkan? Okey, jadi alat pemadam yang sesuai seperti busa, serbuk kering dan karbon dioksida. Jadi cecair dan gas, alat pemadam yang sesuai adalah alat yang sama. Baik, seterusnya bahan logam. Apa contoh bahan logam yang boleh terbakar? Helium, natrium, magnesium, kalsium. Okay, apa alat pemadam api yang sesuai digunakan? Serbuk kering dan pasir kering. Okey, natrium ini boleh dicuba di sekolah lah. Okey, boleh dicuba sekolah. Kecil kita gunakan. Kalau guna besar, kebakaran akan jadi besar. Baik, apabila berlakunya pembakaran, dan kita hendak memadamkan kebakaran, ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui. Okey, jadi prinsip pemadaman api ataupun prinsip pemadaman kebakaran ada 3 prinsip. Okey, baik, apakah prinsipnya yang pertama? Okay, prinsip yang pertama ialah menyelimuti. Okay, apa maksud menyelimuti? Memutuskan hubungan bahan bakar dengan oksigen antara. Jadi kita selimutkan api itu dulu. Okay, jadi bila kita selimutkan dia, kita akan putuskan hubungan antara bahan bakar ataupun bahan api dengan oksigen. Okay. Contohnya, menutup permukaan bahan bakar dengan selimut api, karung basah, lumpur, pasir, tanah atau busa. Baik, apakah prinsip yang kedua? Prinsip yang kedua ialah mendinginkan. Okey, mendinginkan. Okey, apa maksud mendinginkan? Mendinginkan permukaan bahan yang terbakar dengan menyemburkan air atau lapisan karbon dioksida. Jadi awak nampak kat sini, dia sedang mendinginkan. Okey, mengurangkan. Yang ketiga, seterusnya. Okey, yang ketiga, prinsip yang ketiga, mengurangi jumlah yang terbakar atau memutuskan sumber bahan bakar. Okay, teknik ini dapat dilakukan dengan memisahkan benda yang terbakar, menjauhkan benda yang belum terbakar dan menutup punca bekalan gas atau minyak. Okey, contohnya ada kayu terbakar. Okey, ada kayu terbakar. Okay, macam mana cara kita nak mengurangkan jumlah bahan yang terbakar? Okay, katakan ada 10 kayu terbakar, jadi kita pecah-pecahkan kayu tu. Kita asing-asingkan dia. Jadi bila kita asingkan kayu yang belum terbakar, katakan
satu timbunan kayu terbakar, ada 10, okey. Satu kayu dah terbakar, kita nak padamkan kebakaran tu, kita keluarkan kayu-kayu yang belum terbakar tu dengan cepat. Okey. Jadi bila kita keluarkan kayu-kayu yang belum terbakar, maknanya kita dah mengurangkan jumlah bahan bakar yang terbakar atau memutuskan sumber bahan bakar. Ini cara ni Baik, sambung lagi. Tadi kita ada alat pemadam api untuk memadamkan kebakaran. Okey. Apa lagi alat yang boleh digunakan untuk memadamkan kebakaran? Alat seterusnya ialah selimut api. Ini gambar selimut api dekat sebelah ni ada warna merah ni. Ini adalah gambar selimut api. Di makmal ada. Okay, selimut api merupakan selimut khas yang diperbuat daripada bahan kalis api. Jadi dia tak akan terbakar. Jadi selimut api ini menutupi api dan menghalang oksigen daripada masuk ke bawah selimut sehingga akhirnya menyebabkan api terpadam. Okey, jadi kalau api itu kecil, kita nak menghalang api itu terus terbakar. Okey, kebakaran itu daripada berterusan. Kita ambil selimut ni, kita tutup tempat yang terbakar tu. Okey, bila kita tutup, kita akan menghalang oksigen daripada masuk ke bawah selimut dan akan api terpadam. Baik, kita sambung lagi. Okay. Oleh kerana kebakaran mudah berlaku di dalam makmal dan juga mudah berlaku di rumah kita, maka kita perlulah mengambil beberapa sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Okey, yang pertama, tengok gambar yang pertama, jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api. Contohnya kalau memasak, janganlah letak kain ke sebelah tu, sebab mudah terbakar, bahaya. Okay, seterusnya, sentiasa peka terhadap barangan elektrik yang digunakan. Okay, nak guna barang elektrik, awak tengoklah. Okay, takut ada kerosakan ke yang boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. So, kena peka dengan barang yang kita gunakan. Seterusnya, tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik. Ini contoh. Okay, jika awak buat begini di rumah, pastikan awak jangan buat lagi. Okay, sebab ia boleh menyebabkan kebakaran. Okay, seterusnya, memasang alat pengesan asap dan penggera kebakaran di rumah. Okay, ada rumah orang buat, tak buat tak apalah. Okay, siapa yang mampu buat, sebaik-baiknya buat, tak mampu pun tak apa. Kita gunakanlah kaedah lain. Okay. Seterusnya, tidak membuang puntung rokok ketika apinya masih menyala. Ini peringatan untuk lelaki lah. Okay, saya tahu awak semua tak merokok, awak semua budak baik. Tapi peringatanlah, jangan buat macam ni. Dan yang terakhir, simpan mancis dan pemeti api di tempat yang selamat. Kenapa kena simpan di tempat yang selamat? Kerana kita kena tahu ya, budak-budak, kanak-kanak dia tak tahu bahaya. Okay? So takut dia bermain dan berlakulah kebakaran. Okay? Baik, seterusnya kita akan masuk 7.3 pencemaran udara. Kita akan tengok apakah punca-punca pencemaran udara. Okay? Dan bagaimanakah kita boleh menghalang daripada berlakunya pencemaran udara. Okey, tengok kat sini. Pencemaran udara itu apa? Okay? Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Okay? Jadi pencemaran udara memang berlaku di sekeliling kita. Keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta alam sekitar apabila dibebaskan ke atmosfera. Okay? Jadi bahan pencemar udara ini akan menyebabkan ketidakselesaan, okay? Dan membawa bahaya kepada semua benda hidup. Kita nak tengok apakah punca-punca bahan pencemar udara, daripada mana datangnya dan siapakah yang menghasilkannya. Baik, tengok punca yang di atas ini yang pertama. Punca yang pertama daripada kebakaran terbuka, rokok dan kebakaran hutan. Okay, jadi maknanya pembakaran lah. Okay, jadi ini yang pertama sebagai bahan pencemar daripada pembakaran. Okey, tengok apakah bahan pencemar yang dihasilkan daripada pembakaran. Okay, yang pertama habuk, yang dua jelaga. Jelaga ni apa? Jelaga ni adalah kalau awak tengok api terbakar yang hitam-hitam tu, okay, yang keluar hitam-hitam tu. Hitam-hitam tu lah namanya jelaga. Okay, asap zarah logam. Okay, ini semua berbahaya ni. Okey, apakah punca kedua bahan pencemar udara? Punca kedua daripada tapak pembinaan
kilang asbestos dan kuari batu kapur. Okey. Jadi apakah bahan pencemar yang dihasilkan daripada aktiviti ini? Okay, bahan pencemar yang terhasil ialah habuk dan debu. Okay, apakah lagi punca-punca bahan pencemar? Aktiviti pertanian dan perladangan. Okay, jadi pertanian dan perladangan pun sebenarnya menghasilkan bahan pencemar. Okay, apakah bahan pencemar yang dihasilkan? Bahan semburan pestisida, baja kimia. Okay, pestisida ni apa? Ini adalah racun perosak. Jadi racun perosak itu adalah salah satu bahan pencemar. Okay, apa lagi punca-punca pencemaran? Alat pendingin udara, aircon peti sejuk, semburan aerosol macam menggunakan spray tu spray nyamuk ke apa, itu semburan aerosol lah tu. Kilang elektronik. Okay, jadi apakah bahan pencemar yang dihasilkan daripada benda ni? Klorofluorokarbon ataupun CFC. Okay. Baik, apa lagi punca? Loji kuasa nuklear. Okay, loji kuasa nuklear. Bahan pencemarnya ialah bahan radioaktif. Seterusnya, apa lagi punca pencemaran? Exhaust kenderaan ataupun daripada kilang. Okay, kilang ni dia ada serombong ni, serombong kilang ni. Okay, dia akan hasilkan pencemaran juga. Jadi apakah bahan pencemar dia? Asap jelaga, yang asap hitam tu habuk, karbon monoksida, bukan karbon dioksida karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan plumber. Okey, inilah dia punca-punca dan bahan-bahan pencemar yang dihasilkan daripada setiap punca-punca pencemaran. Okey, jadi di sekeliling kita penuh dengan punca-punca pencemaran dan bahan-bahan pencemar udara. Baik, kita nak tengok apakah kesan udara yang tercemar. Okey, jadi udara yang tercemar boleh mendatangkan penyakit dan ketidakselesaan kepada manusia. Okey, penyakit itu yang kita tak nak. Yang kedua, pelbagai langkah boleh dijalankan untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara daripada berlaku. Okey, jadi kerajaan telah melakukan pelbagai cara untuk mengawal pencemaran dan untuk mencegah pencemaran daripada berlaku untuk menjaga kesihatan kita semua. Sekarang kita nak tengok apakah punca dan kesan buruk pencemaran udara. Okey. Yang pertama, kesan dari segi kesihatan manusia. Kita tengok yang pertama. Asap dan jelaga menyebabkan masalah nafas. Sulfur dioksida daripada kilang menyebabkan penyakit berkaitan salur pernafasan. Karbon monoksida juga daripada kilang menyebabkan sakit sakit kepala, kerencatan akal atau membawa maut. Maaf saya tersasul pula. Okay, zarah asbestos menyebabkan kanser paru-paru. Zarah plumber menyebabkan kerencatan akal pada kanak-kanak dan bayi. Baik, inilah dia bahan-bahan pencemar yang sangat bahaya kepada kita semua. Sekarang kita sambung lagi. Kita nak tengok apa lagi punca dan kesan buruk pencemaran udara. Okay, tadi kita tengok kesan kepada kesihatan. Sekarang kita tengok apakah kesan pencemaran udara kepada bangunan dan infrastruktur. Okay, tengok yang pertama. Habuk dan jelaga akan mengotorkan bangunan. Okey, yang kedua, hujan asid menghakis struktur konkrit dan batu kapur. Okey, dari mana datang hujan asid pula tiba-tiba? Okey, kawasan kilang, kilang dia akan membebaskan asap. Okey, macam ni. Jadi dalam asap dia ini ada gas-gas iaitu gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Gas ini apabila masuk ke dalam udara, bercampur dia akan hasilkan hujan asid. Okey, dia bercampur dengan hujan, dia akan menghasilkan hujan asid. Dan bila hujan itu turun, bila hujan asid itu turun, kembali ke bumi, terkena balik pada bangunan-bangunan, dia akan mengakis struktur konkrit dan batu kapur kerana dia berasid. Apa lagi kesan hujan asid yang terhasil daripada asap-asap kilang tu? Hujan asid juga akan mempercepat pengaratan besi. Inilah kesan buruk dia, ya. Kita sambung lagi, nak tengok apa lagi kesan buruk pencemaran udara kepada tumbuhan dan haiwan. Okey. Yang pertama, hujan asid menyebabkan
tanah berasid dan kurang subur. Okey. Jadi asap-asap daripada kilang bergabung dengan air hujan menjadi hujan asid, menyebabkan turunnya hujan asid menyebabkan tanah berasid dan kurang subur. Okey, hujan asid juga menyebabkan sumber air berasid dan tidak sesuai untuk kehidupan air. So, hidupan air akan mati pula kerana air jadi berasid, air sungai. Asap dan jerebu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan menyebabkan kadar fotosintesis menjadi rendah. Inilah kesan dia kepada tumbuhan dan haiwan. Baik, apa lagi kesan buruk pencemaran udara? Seterusnya adalah kesan kepada iklim bumi ataupun cuaca di bumi. Pembebasan asap dari kilang, eksos kenderaan dan pembakaran terbuka menyebabkan jerebu. Awak semua tahu jerebu kan? Tidak yang berlebihan menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau maknanya pemanasan ya, menyebabkan bumi semakin panas sebab haba terperangkap. Okey, klorofluorokarbon ini daripada aircon ya, daripada alat pendingin, daripada semburan aerosol, daripada peti sejuk ya. Yang berlebihan akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Okey, jadi ingat penipisan lapisan ozon puncanya adalah klorofluorokarbon ataupun CFC. Tiada kaitan dengan yang lain. Okay, gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida akan menyebabkan hujan asid. Ini tadi kita dah bincang. Tadi kita dah tengok apakah punca-punca pencemaran udara, apakah kesan-kesan pencemaran udara, bahan-bahan cemar di dalam udara. Sekarang kita tengok apakah langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran udara. Okay, yang pertama melalui undang-undang. Okay, apa yang kerajaan telah buat? Denda kepada yang merokok di kawasan larangan. Okay, contohnya sekolah, hospital itu adalah kawasan larangan merokok. Denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka. Denda pada pemandu kenderaan yang egzosnya mengeluarkan asap berlebihan dan tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Baik. Apa lagi langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran udara? Yang kedua adalah melalui pendidikan. Yang awak tengah belajar sekarang ni lah, pendidikan. Jadi pendidikan di sekolah yang menekan pencemaran udara dan langkah-langkah awalnya. Inilah yang kita tengah buat sekarang ni. Saya tengah jawab lah ni. Ini pendidikan lah ni. Okey, program anti merokok. Okey, program anti merokok. Biasanya mesti buat setiap tahun. Galakan untuk berjalan kaki atau menunggangan. Okey, kurangkan menggunakan kenderaan supaya kurang penghasilan asap. Galakkan menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta. Itu sebabnya kerajaan sentiasa menambah baik pengangkutan awam di Malaysia. Okey, untuk mengurangkan pencemaran udara. Baik, seterusnya apa lagi langkah-langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara? Okey, yang terakhir sekali adalah melalui sains dan teknologi. Okey, melalui sains dan teknologi. Jadi awak semualah akan menjadi penyumbang kepada sains dan teknologi. Okey, apa yang dibuat? Teknologi kenderaan hybrid. Okey, kenderaan hybrid mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Okay, teknologi peti sejuk menggunakan hydrofluorofluorokarbon ataupun HCFC untuk menggantikan klorofluorokarbon CFC yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Okay? So, penipisan lapisan ozon akan menyebabkan bumi semakin panas. Okay? Pemasangan penapis cerobong asap di kilang. Okay, jadi cerobong-cerobong asap di kilang sekarang sudah dipasang alat penapis supaya dapat menghalang pembebasan bahan-bahan cemar yang menyebabkan hujan asid berlaku. Penggunaan penukar bermangkin pada kenderaan bermotor ini dipasang kepada exhaust kenderaan untuk mengelakkan pembebasan asap-asap yang menyebabkan bahan cemar, membebaskan bahan cemar dan menggantikan kaedah penggunaan pestisida iaitu racun perosak dengan kaedah kawalan biologi untuk mengawal haiwan perosak. Okay. Jadi kaedah kawalan biologi awak akan belajar di tingkatan 2. Baik, kita baru sahaja menghabiskan bab 7. Jadi minggu depan kita akan masuk bab 8. Okay, jadi kerja rumah awak saya kasih muka surat 99 hingga 103 buku SPS. Okay. 99 hingga 103. Nampak macam banyak tapi sikit sahaja sebab awak hanya perlu mengisi tempat kosong. Itu sahaja.
Okey, baik. Terima kasih kerana mendengar. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.